Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ata bimisanin ila yaumiddin wa an walidina shanila lahumul fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Ustaz Surah Lijatan Kuasa Surah Al-Hidayah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur dan terima kasih kita pada Allah kerana dengan limpah kurnia, izinnya, inayah, taufik, hidayahnya, pada malam ini kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Nabi, orang yang hadir majlis ilmu itu orang yang datang kerana Allah, kasih kerana Allah, wajabat mahabbati liman mutahabbina fiyya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khawlani radhiyallahu an. Imam Nawawi catat dalam kitabnya Riyadhus Salihin, kalau tak silap hadis yang ke-8 dalam bab ataupun dalam tajuk berkaitan anjuran untuk kita menyatakan rasa cinta dan kasih dan sayang kita kepada seorang sahabat kita. Kita dianjurkan untuk bertemu dengan sahabat kita, kata apa? Inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya saya kasih, sayang, cinta pada awak kerana Allah. Jadi satu hari
sahabat Nabi bernama Sayyiduna Mu'az ibn Jabal. Khawlani ni dia kata diriwayatkan ada satu orang lelaki yang putih bersih giginya, bercahaya giginya. Tandanya apa? Tanda dia suka senyum. Giginya bersih, maknanya Mu'az bin Jabal ni giginya bercahaya, maknanya Mu'az bin Jabal ni orang yang suka senyum. Dan kata Khawlani, Mu'az bin Jabal ini kalau ada perselisihan pendapat, orang akan rujuk pada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Dia sebagai kata pemutus. Bila ada pertemuan pandangan, pertemuan pendapat, maka orang akan rujuk pada Sayyidina Mu'az. Maka Mu'az akan bagi pandangan dan pandangan dia biasanya akan jadi pemutus di antara dua pertikaian. Siapa dia? Mu'az bin Jabal. Jadi kata Khawlani, satu pagi itu aku mari awal ke masjid dan aku dapati Mu'az bin Jabal ini sudah semayang. Dia dah semayang pun. Jadi aku sampai-sampai tengok Sayyidina Mu'az tengah semayang. Dan aku biarkan seketika dia semayang. Aku biarkan dia terus semayang. Habis selesai dia semayang, maka aku pergi duduk sebelah Sayyidina Mu'az bin Jabal di hadapan dia. Maka aku kata, wallahi inni la uhibbuka ya Mu'az. Dia kata, demi Allah, aku ni cinta sangat kepada engkau wahai Mu'az. Jadi bila Sayyidina Mu'az dengar, dia kata Allah. Mana dia kata, betul ke kerana Allah? Kamu kata kamu cinta aku kerana Allah? Dia kata, wallahi lillah, betul kerana Allah. Sayyidina Mu'az tanya lagi, Allah? Kerana Allah? Dia kata, ya kerana Allah. Maka kata Sayyidina Mu'az, absyir, seronoklah, kata Sayyidina Mu'az. Absyir, gembiralah. Inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hadisil qudsi, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati, dan wajiblah ke atas kasih aku ini ke atas liman mereka-mereka mutahabbina fiyya, mereka-mereka yang berkasih sayang kerana aku. Wal mutawazirina fiyya, dan mereka-mereka yang menziarahi kerana aku. Allah kata wajib ke atas kasih aku ni, wajib ke atas mereka yang berkasih sayang. Dan mudah-mudahan pertemuan kita minggu demi minggu, bulan demi bulan, hari demi hari, tahun demi tahun dalam rumah Allah. Di sinilah yang kita berjumpa ini. Dan kita ambil masa selepas Isyak ini, sepatutnya waktu rehat. Kita bagi masa dalam sejam. Semata-mata mudah-mudahan akan bertambah kasih sayang kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa nasihat yang diberikan oleh sahabat Nabi ataupun sepupu Nabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sebelum kita pergi pada nasihat Abdullah ibn Abbas, saya nak cerita satu kisah zaman Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah Bani Israel, dia berjalan, dia abid. Dia berjalan, maka dia terlihat padanya sebuah bukit pasir. Dia jalan, dia nampak bukit pasir. Bila dia nampak bukit pasir itu tuan-tuan, lalu timbul satu keinginan. Dia kata, andai katalah aku ni boleh menjadi tepung sebesar anak bukit itu, lalu dapat mengenyangkan Bani Israel yang dalam kelaparan.
Dia kata apa? Dia nampak bukit kecil tu, dia kata, aduh, dia kata kalaulah aku ni, dia kata boleh jadi gandum. Kalaulah aku ni manusia. Kalaulah aku sanggup ni nak korban diri aku ni, berubah. Aku ni boleh jadi gandum, dan gandum itu biar sebesar anak bukit yang aku nampak depan mata ni. Kalaulah aku boleh jadi gandum sebesar anak bukit, lalu dapat mengenyangkan Bani Israel yang dalam kelaparan. Dia kata kalaulah boleh jadi begitu. Tuan-tuan tahu apa jadi? Maka Allah SWT menurunkan wahyu pada Nabi di zaman itu. Bani Israel banyak Nabi. Rasul pun begitu punya banyak. Ini bangsa Israel ni memang kaum yang sangat. Hari ini sebab itu setengah ulama kata kita jangan panggil Israel, kerana nabi-nabi pun banyak keturunan Israel. Suruh panggil Zionis. Tapi hakikatnya itulah perangai dan sifat orang Israel. Bani Israel ni paling banyak dihantar nabi dan paling tak dengar cakap. Paling hak degil, paling tak dengar cakap tu Bani Israel. Sampai hari ini hak berada di Palestin yang duk tawan Baitul Maqdis pada hari ini, itulah daripada Bani Israel. Israel tapi kita setengah ulama kata panggil Zionis. Begitu. Jadi sampai wahyu pada Nabi mereka, dia kata sampaikan kepada fulan bin fulan. Allah Ta'ala kata sampaikan pada fulan, perintah pada Nabi itu, sampaikan pada fulan bin fulan bahawa Allah telah menetapkan untuknya pahala sebagaimana seolah-olah dia telah bersedekah menjadi tepung, dan dia pahala sebanyak bukit, dan dia telah bersedekah gandum sebanyak bukit itu. Dengan niat dia untuk melakukan kebaikan tadi, dia baru niat je, dia baru terfikir. Ini kata tuan-tuan, fikiran buat baik. Baru terfikir untuk melakukan, dia belum buat lagi pun, dia cuma kata, aduh, kalaulah aku dapat kenyangkan Bani Israel, aku dapat jadi tepung, tepung tu sebesar bukit pasir itu pula aku dapat bagi makan orang yang sedang lapar. Allah, dia kata hanya angan-angan. Tapi kesungguhan angan-angan itu Allah Ta'ala tahu, tuan-tuan. Hebat Tuhan kita, tuan-tuan. Apa yang terdetik di fikiran, apa yang terdetik di hati, semuanya Allah Ta'ala tahu. Tidak ada suatu apa pun yang kita boleh sembunyikan pada Allah. Sebab itu kalau kita ada masalah, mengadu dengan Allah. Tuan-tuan, kita kalau tak berdoa pun Allah tahu. Habis kenapa kita berdoa? Ud'uni astajib lakum. Allah suruh. Nabi suruh. Orang yang belajar makrifat ni, orang yang belajar ilmu tauhid pada Allah ni, orang yang belajar tentang kehebatan dan keagungan sifat-sifat Allah ni, dia tahu Allah ni Maha mengetahui. Kalau tuan-tuan tak minta, tuan-tuan tak cerita, tuan-tuan tak mengadu pun Allah Ta'ala tahu. Cuma Allah nak tengok siapa di kalangan hamba-Nya yang minta. Allah nak tengok siapa di kalangan hamba-Nya yang rajin berdoa. Sebab itu tuan-tuan, sebabkan dia fikir begitu, Allah turun wahyu kepada Nabi mereka, sampaikan pada fulan bahawa Allah telah mendekatkan untuknya pahala sebagaimana andai kata bukit menjadi tepung dan engkau bersedekah dengannya. Yakni ketika ia niat kebaikan, maka Allah memberinya pahala kerana niatnya dan kesayangannya kepada kaum muslimin. Sebab niat dia, sayang dia pada kaum muslimin, maka Allah bagi pahala seolah-olah dia bersedekah.
gandum sebesar bukit. Maka kerana itu seharusnya tiap Muslim mempunyai rasa belas kasih kepada sesama Muslim. Atau orang Islam, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, dia kata kita dengan orang Islam ni mesti ada belas kasih. Hati kita ni tuan-tuan, sebab tu kata dalam kata-kata Abdullah ibn Abbas, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud dalam satu kata-kata dia kata apa? Sebaik-baik kaya adalah kaya hati. Sebaik-baik kaya adalah kaya hati. Kaya hati ni macam mana? Tengok orang miskin, rasa belas. Tengok orang susah, rasa kasihan. Tengok orang menderita, dia berasa. Macam baru-baru ni kan, tuan-tuan saudara-saudara kita berada dalam keadaan susah. Di Temerloh, di Pahang, di Terengganu, di Kelantan, khususnya di Manik Urai, di Gua Musa. Habis tuan-tuan. Saya alhamdulillah 2 kali misi saya ke sana. Saya punya misi bagi duit je. Kali pertama saya turun, awal-awal berlakunya musibah tu, kali pertama dapat kumpul duit 18,000. Kali kedua kita dapat kumpul 70,000. Kita pergi ke sekolah kebangsaan Manik Urai, sekolah kebangsaan Lakloh, kita bagi pakaian sekolah. Pakaian sekolah kafah, fardu ain. Ramai orang. Bila kita kata kita nak bagi pakaian sekolah fardu ain, masya-Allah tabarakallah, laju orang bagi. 2 sekolah tu baru menelan belanja 26,000. Kita cari orang yang boleh buat pakaian yang kualiti dengan harga borong, harga murah. Selebihnya itu kita hantar rumah ke rumah, kita aulakan rumah anak yatim. Dengan bantuan sekolah, kita cari rumah-rumah anak yatim. Dahlah dia anak yatim, mak tak ada, bapak tak ada, rumah pula musnah. Ramai tuan-tuan. Saya ingat dekat dalam 30 buah rumah ada anak yatim. Tuan-tuan, tapi saya heran tuan-tuan. Ada orang, waktu mula-mula kejadian berlaku tu, sekitar awal Januari hari itu. Waktu tu memang keadaan masih lagi teruk. Waktu tu baru surut banjir. Saya masih ingat. Elektrik tak ada lagi, air tak ada lagi, minum pakai air banjir tuan-tuan. Dengan saya sakit perut. Kita bila pergi hantar bantuan, dia offer minumlah. Ni minta jemput minum. Jadi kita orang dah offer minum, kita pun minum. Dia pun pandai buat air Milo. Air Milo mana nampak? Balik-balik tuan-tuan sakit perut saya. Masya Allah. Tapi tuan-tuan, umat Islam yang tak ditimpa banjir ni, yang duduk di KL, yang duduk di Lembah Kelang, waktu yang begitu kritikal bagi mereka, kita pula boleh bergerak sambut Maulidur Rasul. Boleh bergerak. Tuan-tuan faham apa yang saya nak cuba masukkan? Tangguhlah bergerak tu. Tangguh. Lain tahun bergerak daripada pagi 2 hari 2 malam, tak apa. Waktu tu kan mereka tengah susah. Bergerak ni benda seronok.
Dan dia juga menelan kos kan, menelan belanja. Dia ada belanja kan. Bayangkan kalau belanja itu diberikan untuk mereka yang duduk di Temerloh. Okeylah, tak kisahlah bukan siapa-siapa. Bagi Temerloh ke di Terengganu pun kena, di Perak pun kena, di Kelantan pun kena. Masya Allah, tabarakallah. Bukankah itu yang disuruh oleh Nabi? Kasih sayang ni tadi. Belas ni. Bukankah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah? Itu lebih bererti kalau kita nak sambut Nabi, nak muliakan Nabi, nak besarkan Nabi. Yang penting yang lebih kita lakukan ialah apa yang dianjur oleh Rasulullah. Kita tak boleh tidur bila dengar kawan kita. Tidur dalam kemah tuan-tuan. Dengan panasnya siang, dengan hujannya malam. Allah. Tuan-tuan tengok dalam gambar dengan tuan-tuan pergi sendiri tengok tak sama. Kita nak didik hati kita tuan-tuan, nak suruh rasa syukur. Tuan-tuan kena pergi, yang belum pergilah. Kena tengok. Masya Allah, tabarakallah. Biar kita ni ada, macam kata Abdullah ibn Mas'ud, biar kita ni kaya hati. Biar kita tak kaya lah tuan-tuan dengan lebih-lebih kurang. Tapi biar kita dengan hati ni, kita tengok orang susah ada belas. Biar begitu. Kita berasa ya Allah macam mana ni sampai hari ni tak ada rumah ni tuan-tuan. Dan saya yakin dan percaya hari ni dah masuk 1 jam andil. Saya yakin dan percaya boleh jadi raya mereka pun begitu. Tuan-tuan, belas. Orang kaya hati juga sifatnya dia tak akan cemburu kepada nikmat yang orang lain dapat. Melainkan cemburu yang dibenarkan. Nabi benarkan cemburu jenis apa? Tengok ahli ibadah yang ibadahnya ikhlas pada Allah. Tengok orang yang berilmu, orang yang alim, yang mana ilmunya membawa kebaikan kepada. Cemburu kita tuan-tuan. Cemburu. Kita dengar para ulama, tutuk guru kita, Masya Allah, tabarakallah, alimnya. Dengan ilmu dia semakin tawaduk. Dengan ilmu dia dapat bantu tolong orang. Dengan ilmu dia ikhlas beramal. Itu yang kita kena cemburu. Orang kaya hati dia tak akan cemburu tengok orang dapat nikmat. Bahkan dia mendoakan orang itu, bahkan dia tumpang gembira. Ini orang kaya hati. Sebab itu kata Imam Abu Lais, kerana itu seharusnya setiap Muslim mempunyai rasa belas kasih kepada sesama Muslim. Begitu. Seorang telah datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan berkata, berilah nasihat kepadaku. Orang jumpa sepupu Nabi Abdullah ibn Abbas. Tolong bagi nasihat. Dulu saya zaman belajar lah. Sekali-sekala saya akan pergi Kedah. Bila cuti-cuti SEM, saya pergi Kedah. Antara orang yang saya selalu ziarah, Al-Fadhil Ustaz Zainul Asri Haji Ramli. Kalau orang Kedah terkenal dia dengan nama Pak Long, Pak Long Asri. Saya biasa duduk dekat waktu tu dia jadi ustaz di Seridu, Sekolah Rendah Islam Darul Ulum. Saya biasa menginap di asrama sekolah tu. Lepas tu saya cakap dengan dia, Ustaz, bila masa-masa Ustaz free mengajar apa, saya nak datang minta nasihat. Dia kata okey, datang. Jadi lepas-lepas dia habis waktu dia berehat mengajar ke apa ke, kita datang duduk, Ustaz tolong bagi nasihat. Kita bawa pen satu, buku satu, dia bagi cakap gini-gini, kita catat. Tak lama tuan-tuan, 10-15 minit. Oh, tapi best tuan-tuan. Benda tu kadang-kadang kita dah biasa dengar, tapi bila dia bercakap, dia almarhum Tok Gun Abdul Aziz pun begitu. Kadang-kadang dia bercakap benda biasa je. Para hadirin semua, contoh, para hadirin semua,
Kita semua hidup atas muka dunia, akhirnya kita semua akan mati. Simple. Itu je. Dia bawa balik orang fikiran ni, bila dia bercakap begitu ni, dia bawa balik kita, lah kali kita akan mati. Kita tak akan bawa, dia kata sikit abuk pun kita tak akan bawa, segala pangkat hak kita ada, segala jawatan hak kita ada, kita Tan Sri ke, kita Datuk Sri ke, kita Ustaz ke, kita Tok Guru ke, satu benda pun kita tak akan bawa masuk dalam kubur. Simple. Biasa kita dengar. Tapi bila datang daripada mulut seorang murabbi, seorang yang bersih hati dan sanubari dia, tak sama tuan-tuan. Tiap pagi subuh Tok Guru akan bagi nasihat. Dan kadang-kadang nasihat dia berulang, tapi seolah-olah kita baru dengar. Itu maksud saya. Kadang-kadang nasihat dia berulang, tapi kita tak jemu. Itu. Tuan-tuan pernah baca Quran? Allah, kita baca Fatihah sehari berapa kali? Allahu Akbar tuan-tuan. Pernah tak ada perasaan dalam hati kita jemu baca Fatihah? Tak ada, pelik kan? Ada orang beramal dengan Fatihah 40 tuan-tuan. Apa maksud Fatihah 40? Beramal Fatihah 40, setiap hari dia akan baca suratul Fatihah 40 kali, 40 kali, 40 kali. Hari ni 40 kali, esok 40 kali, lusa 40 kali. Orang beramal dengan Fatihah 40 ni tuan-tuan, tuan-tuan nak minta dia ruqyahkan, nak minta dia tolong ubat jampikan apa, buat air tawar, dia baca Fatihah je, tajam Fatihah dia. Orang beramal dengan Fatihah 40. Tapi dia tak akan berasa. Ini hebatnya wahyu. Ya. Sebab itu tuan-tuan, orang kalau minta kita bagi nasihat, bagi. Jangan kita tak bagi. Kadang-kadang orang minta kita nasihat, kita kata anak tak layak Syekh nak bagi nasihat. Tak boleh. Apa yang terlintas di hati dan fikiran kita ni, bagi je. Ada seorang sahabat datang jumpa saya. Kita kelang kabut waktu tu saya nak pergi kuliah Zuhur di KL lah. Syekh tolong nasihatkan Ana Syekh. Ana berasa hati ni berasa, dia mengadu cerita dia lah. Allahu Akbar. Kita dah nak cepat, apa benda pula nak nasihatkan dia. Saya teringat satu. Saya kata kat dia, Syekh, hantar selawat pada Nabi SAW. Mudah. Kita kata selawat. Tapi mesti dia tak puas hati. Kenapa selawat? Saya kata gini. Sahabat Nabi dulu, Rasulullah ni, waktu Nabi hidup, sahabat-sahabat ni semua masalah dia akan cari Nabi. Sakit gigi cari Nabi, sakit perut cari Nabi. Allah, semua masalah lapor cari Nabi. Satu hari Sayyidina Abu Bakar ni sedih lapar. Lapar dia tak tahan lapar, dia keluar. Dia keluar dia cari Nabi. Bila Nabi tanya, "Maja abika ya Abu Bakar?" Ni ada apa ni wahai Abu Bakar? Dia kata apa? Dia kata, "Kharajtu li alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanzur fi wajhi wa taslima alaihi." Ya Rasulullah, aku keluar kharajtu li alqa Rasulullah, untuk bertemu dengan kau ya Rasulullah. Aku nak tengok wajah engkau, aku nak bagi salam pada kau, itu saja. Wa taslima alai. Dan kita selalu baca selawat kan? Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Marra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang tengok wajah Rasulullah, yas'ad, gembira. Sebab itu sahabat-sahabat ada masalah cari Nabi, tengok wajah Nabi je gembira. Kita, orang nampak wajah kita tambah masalah. Aduh, jumpa lagi dengan dia ni, tambah masalah. Nabi, orang tengok hilang masalah. Sebab itu sahabat cari Nabi. Saya kata pada sahabat saya gini, maknanya kita
ada masalah, cuba selawat. Kita juga cari Rasulullah. Kita tak boleh nak jumpa dengan Nabi, tapi kita boleh tawasul dengan Nabi, dengan selawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Jadi kata dia berjumpa dengan Abdullah ibn Abbas, dia kata, wahai Abdullah, tolong nasihat pada aku. Maka apa kata Abdullah? Usika bisittati asya. Ini. Aku nasihatkan pada kamu 6 perkara. 6 benda tuan-tuan. Malam ni kita nak tengok nasihat Abdullah ibn Abbas. Ya, dia nasihat pada lelaki tersebut. Hakikatnya dia nasihatkan kita. Yang pertama, awwaluha yaqinul qalbi bil asya'il lati takaffalallahu laka biha. Hendaklah kamu yakin dengan hati kamu yang kukuh, yang kuat, bil asya'il lati takaffalallahu laka biha. Hendaklah kamu yakin benar-benar dalam hati terhadap apa yang telah dijamin Allah untukmu. Hendaklah kamu percaya, yakin dengan sepenuh hati terhadap apa yang telah dijamin Allah untukmu. Tuan-tuan, kita ni datang sekali ni semua dengan rezeki, tuan-tuan. Allah dah jamin dah rezeki kita, percayalah tuan-tuan. Kalau kata nasi tu bukan rezeki kita, tuan-tuan, tak masuk, jatuh nasi tu. Jangan kata nasi tu duduk dalam tu, duduk di bibir, dah sampai di mulut makan, jatuh. Jatuh, kita cari dah pergi ketika kita dah tak makan. Itu maksudnya. Allah datangkan anak kita ni, ada orang SMS tanya. Panjang dia tulis. Panjang. Dia kata begini birah dia ni, dia bagi mewakili birah dia lah. Apa nama suami birah dia tu tak pedulikan anak-anak baru ni mengandung pula. Jadi boleh tak dia nak gugurkan anak dia? Apa hukum dia nak gugurkan anak dia? Sebab suami dia 100%, tulis 100% tu. 100% tak bertanggungjawab. Dia punya nak marah tu, 100%. Orang marah macam tu, tuan-tuan. Orang marah ni hilang segala kebaikan tu, langsung dia tak ingat. Habis. Jadi kita jawab ginilah. Jangan gugurkan anak tu. Apa salah anak tu? Kan? Saya kata boleh jadi dengan kehadiran anak itu Allah ubah suami puan jadi orang baik. Yakin dengan Allah, minta dengan Allah. Yang jaga hati manusia ni Allah, tuan-tuan. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Tetap perasan tak? Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah yang jadikan malam siang, jadikan siang jadi malam. Ni matahari, bumi, segala planet cakrawala ni Allah yang gerakkan. Apa sangat Allah nak gerak hati manusia? Kalau planet ni yang begitu punya besar, matahari ni Allah gerakkan angin, banjir yang tuan-tuan tengok menimpa mana urai, menimpa Gua Musang tu boleh hancur tu semua Allah yang gerakkan. Apa sangat hati manusia Allah nak ubah. Saya kata pada dia, setiap anak yang Allah bagi itu berserta dengan rezeki untuk dia. Boleh jadi mak dan ayah tumpang rezeki anak. Tuan-tuan, kita jangan perasan tau. Rezeki kita tu kita yang punya. Jangan perasan. Boleh jadi itu peruntukan rezeki itu untuk anak. Cuma Allah bagi melalui kita. Dapat anak baru. Tuan-tuan perasan tak? Makin banyak anak kita, makin bertambah rezeki kita kan. Bukti cuba tuan-tuan tengok kereta. Makin ramai anak, makin besar kereta kan, begitu kan?
Jarang orang makin besar anak, makin ramai anak, makin kecil. Dulu mula-mula pakai proton apa? Izora, tiba-tiba bertambah anak, tukar pula kancil. Tak ada, jarang. Orang makin pinggan, makin bertambah kan. Mula-mula kahwin dulu pinggan plastik. Tak pun pinggan surau. Ambil bubur lambuk, bawa balik tak pulang. Kan? Masya Allah. Tapi bila bertambah anak, peralatan di rumah bertambah, tilam bertambah, bantal bertambah, pinggan bertambah. Kan begitu kan? Jadi Allah bagi anak tu beserta dengan rezeki. Jadi yakinlah awaluha yaqinul qalbi bil asya'i allati takaffalallahu laka biha. Yakin dengan sesuatu yang Allah dah tentukan untuk kamu, kata Abdullah ibn Abbas. Ini nombor satu yang aku nasihatkan. Sebab itu Hasanul Basri, bila orang jumpa dia, apa rahsia kamu boleh jadi zuhud ni? Orang tanya Hasanul Basri. Dia kata apa? Rahsia yang pertama aku jadi zuhud kerana aku yakin rezeki aku tak akan diambil orang. Rezeki aku tak akan diambil orang. Ini tahap makrifah, keyakinan pada Allah tahap tinggi ni tuan-tuan. Dia kata aku relax, aku zuhud sebab apa? Sebab aku tahu rezeki aku tak akan. Kalau aku yang punya, kita ambil contoh perjawatan di pejabat. Orang kerja pejabat, perjawatan sikit. Kan? Yang nak naik itu ramai. Kalau dah memang tercatat di situ kita punya tuan-tuan. Tak payah kempen, tak payah bodek, tak payah tunjuk buat kerja. Kalau kata kita punya tuan-tuan. Itu maksud Hasanul Basri. Itu juga yang dimaksudkan Abdullah ibn Abbas. Nombor satu, kita kena yakin dengan sepenuh hati bahawasanya apa yang telah dijamin Allah untuk kita tidak akan ke mana-mana. Wasani adaul faraidi li waqtiha. Yang kedua, kata Abdullah ibn Abbas, tunaikanlah kefarduan pada waktunya. Tunaikanlah yang wajib-wajib pada waktunya, yang fardu pada waktunya. Salat, inna salah kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang itu, waktu salat itu telah ditetapkan pada orang mukmin, suatu waktu yang telah ditetap. Waktu semayang memang kita dah boleh tahu dah. Memang tak akan berubah. Tunaikan pada waktu dia. Haji, tunaikan pada waktunya. Sampai kemampuan, rasa boleh pergi. Tak kisahlah dengan terpaksa keluar belanja sikit dan sebagainya. Sebab tu di sisi mazhab Syafi'i, orang yang ada rumah lebih wajib jual rumahnya untuk pergi haji. Maknanya tuan-tuan tak boleh nak tunggu yang muassasah tu, tak boleh. Itu yang paling baik. Sebab kita tak tahu umur kita sampai bila. Kita tak tahu sihat. Hari ini kita sihat. Hari ini kita berada dalam keadaan ada kemampuan. Wajib pergi. Zakat begitu juga. Kewajipan sebagai suami, kewajipan sebagai isteri, kewajipan sebagai anak-anak, kewajipan sebagai orang Islam. Wasani adaul faraidi liwaktiha. Tunaikan. Ada'u itu adaan. Kita usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan. Tunai. Tunaikan fardu pada waktunya. Wasalis, yang ketiga kata Abdullah ibn Abbas, lisanun ratbun bizikrillah. Jadilah kamu orang yang lidahnya
lisannya, mulutnya sentiasa zikir. Duk saja-saja Allah, 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 Allah. Duk saja-saja astagfirullah, 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 astagfirullah. Duduk saja-saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya kalau di Kuala Lumpur saya selalu sebut orang waktu yang paling baik untuk kita zikir, maksud saya waktu yang kita curi lah, paling baik untuk kita zikir dalam kereta. Memanglah waktu yang paling beri kesan zikir ni sepertiga malam. Zikir tengah malam ni tuan-tuan dia macam kelorok lah. Kan? Zikir tengah malam ni luar biasa. Kita zikir ni, guru saya ajar gini tuan-tuan. Guru saya Ustaz Haji Omar Abdullah daripada Segamat. Dia ajar kita zikir ni, dia ada 3 tahap. Satu, zikir ghaflah. Zikir yang lalai. Ini biasa kita buat lepas sembahyang. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu biasa kita buat. Dipanggil zikir lalai. Zikir yang kedua kita faham makna. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita ingat Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Ni kira okey. Tapi zikir yang paling baik, lidah kita puji Allah, hati kita hina diri. Maha suci Allah, subhanallah, aku kotor, aku hina, aku dosa banyak, aku muntah, aku berak, aku kencing, hina diri. Subhanallah, lidah kita sebut subhanallah, hati kita tu pecah 2. Satu memuji Allah, satu lagi menghina diri. Wah, ini zikir yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan, cuba balik ni, cuba buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba buat sekarang. Tuan-tuan ikut saya, cuba tuan-tuan pecah 2 kan zikir tu. Satu, tuan-tuan bayangkan kebesaran Allah, tuan-tuan bayangkan kemuliaan Allah, pada masa yang sama tuan-tuan hina diri. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Awas, kalau tuan-tuan tak boleh ingat kehinaan diri, itu awas. Faham maksud saya? Kalau kita tak nampak dosa kita, kita tak nampak apa hina aku, itu penyakit tu. Ya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu dia kata apa? Wathalis lisanun ratbun bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, sesungguhnya kata Allah, zikir itu boleh beri ketenangan pada hati. Hati kita gelisah kerana apa? Kurang zikir. Hati kita gelisah kerana apa? Tak ingat pada Allah. Zikir saya banyak satu hari, ghaflah. Kata Dr. Jahid Siddiq, tak apa, biarkan, teruskan. Biar kita zikir dalam keadaan lalai, tak apa, teruskan. Biarkan, ghaflah pun ghaflah lah. Terus Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lama-lama yang ghaflah tadi, yang lalai itu akan bawa pada ingat pada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata Tuan Guru, Tuan Ibrahim Tuan Man, orang yang zikir ini
Kenapa hatinya tenang? Sebab bila dia zikir, dia akan baca kepada bila dia zikir, lidah dia akan dirembeskan air liur. Lantas air liur itu ditelan. Bila dia telan air liur tersebut, air liur yang baik itu akan banyak berada dalam hati dan jiwa dalam badan dia. Kata guru saya pula, Ustaz Haji Omar Abdullah, syaitan berjalan dengan saluran darah, kan Nabi kata. Sebab itu kita minum air penawar, kita minum air zam-zam, kita minum air ruqyah, kita minum dengan bismillah, kita minum dengan ayatul kursi, kita minum dengan baca suratul fatihah, supaya dalam badan kita bertembung tadi darah kita itu dengan air-air makanan yang telah dibaca. Supaya syaitan nak jalan tu tersekat-sekat. Sebab itu orang yang lidahnya selalu zikir, lidahnya selalu baca Quran, lidahnya selalu bercakap yang baik-baik, hatinya terus jadi baik. Sebab dia selalu telan air liur yang baik. Okey, begitu. Tapi kalau kita selalu cakap yang kotor, cakap yang lucah, fitnah, adu domba, mengumpat, kita sedang bercakap sesuatu yang energi tak baik. Sebab itu orang tua-tua dulu tak bagi bergaduh di hadapan rezeki. Kan? Begitu. Warabi' la tuwafiqu syaitan fa innahu hasidun lil khalq. Yang keempat, kata Abdullah ibn Abbas, jangan kamu muwafaqah dengan syaitan. Jangan kamu kerjasama dengan syaitan. Jangan kamu bersekali dengan syaitan. Kerana apa? Syaitan itu hasidun lil khalq. Dia ni hasad sungguh. Oh, syaitan dengan manusia cukup hasad. Dia hasad tu daripada Nabi Adam tu. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Tuhan tanya, Iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa payah sangat? Apa kamu tak nak sujud sebagaimana yang aku perintah? Qala khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata Iblis, kata kau cipta aku daripada api, kau cipta dia daripada tanah. Ini bongkak. Ni sombong, tuan-tuan. Batu sombong ni, tuan-tuan, sifat awal untuk kita ikut perangai iblis. Kita selalu bayang sombong kita pada manusia. Kita selalu lupa kita selalu sombong dengan Allah. Dia kata, khalaqtani min nar, kau cipta aku daripada api, dia daripada tanah. Apa kelas api nak sembah tanah? Itu. Nak bukan sembah, nak sujud. Lepas tu Iblis kata, qala rabbin zurni ila yaumi yub'atsun. Hai Tuhan, tangguhkan kematian aku sampai hari kebangkitan esok. Dia mohon, dia hantar surat permohonan pada Tuhan. Hai Tuhan, tolong tangguhkan kematian set iblis syaitan ni. Apa jawab Tuhan? Qala innaka minal munzarin. Tuhan terima. Kalau begitu baik, engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Sebab itu iblis, syaitan, dia tak mati sampailah hari kiamat esok. Sebab itu iblis, syaitan, dia alim dengan pengalaman. Kita boleh bayang, iblis syaitan dia boleh tundukkan orang alim. Macam mana tu? Orang alim, orang ada ilmu, dia boleh mainkan orang yang ada ilmu. Dia boleh main, dia boleh pusing. Sebab dia experience. Experience is the best teacher. Yang main-main, tuan-tuan. Iblis syaitan ni dia boleh kalahkan. Sebab apa? Dia ilmu banyak. Dia ilmu banyak bukan pasal dia mengaji. Bukan pasal dia baca kitab. Tapi dia memang kerja lama dah. Dia dah kenal. Macam mana nak ditalbis. Sepatu Imam Ibnul Qayyim Az-Zawji dikarang satu kitab. Talbis iblis, belitan iblis.
Dia nak belit penguasa macam mana? Dia nak belit orang alim macam mana? Dia nak belit hakim macam mana? Dia nak belit orang awam macam mana? Dia nak belit orang mengaji macam mana? Dia nak belit tok imam macam mana? Dia nak belit tok bila macam mana? Dia nak belit ustaz hak tengah mengajar macam power dah. Dia tahu dah. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata jangan kamu sekali-kali ikut syaitan. Ni kata Abdullah bin Abbas, la tuwafiq. Kan makmum muwafiq, makmum masbuk. Masbuk dengan muwafiq. Masbuk ni yang lambat. Kan? Muwafiq diangkat sekali takbir sekali dengan imam. Maknanya jangan kamu bersekali dengan syaitan. Kerana syaitan hasidun lil khalq. Dia penuh hasad dengki dengan sekalian makhluk. Wal khamisu la ta'mirud dunya fa innaha tukharribu akhirataka. Yang kelima, secondlah kata Abdullah ibn Abbas, janganlah kamu ta'mirud dunya, hebatkan dunia kamu, fa innaha tukharribu akhirataka, kerana dunia yang hebat ini boleh rosakkan akhirat kamu. Tu yang kata Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki, guru saya. Dia kata apa? Orang dulu-dulu lampunya minyak pelita tanah, tapi baca Qurannya khatam satu Quran satu malam. Hari ini kita satu lampu petik, tek, tum, terang terus. Tapi nak dapat satu muka satu malam pun payah. Orang dulu pergi ambil wuduknya jauh, di perigi, kena pergi tepi sungai, susah, kena angkut air. Tapi satu malam ribuan rakaat. Kita dalam master bedroom ada bilik air. Kan begitu kan? Dalam master bedroom orang tanya, wow beli rumah. Iya beli rumah. Dalam master bedroom ada tanah. 2 biji. 2 tandah, bilik mandi 1, tandah 1, Masya Allah, tabarakallah. Tapi berapa rakaat? Ni tuan-tuan yang dirahmati. Sebab itu kita boleh tengok kemuliaan almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Dia boleh memilih jalan hidup mewah, tapi dia tak pilih. Bahkan allowance dia pulang balik, tuan-tuan. Allowance rumah dia pulang balik, allowance perayaan dia pulang balik. Masya Allah, tabarakallah. Saya demi Allah tuan-tuan, allowance saya bukan kata nak pulang balik, minta tambah lagi minta. Demi Allah tuan-tuan, saya belum mampu lagi. Orang bagi, kalau kita pergi mengajar ke, orang bagi sampul, nak pulang balik sampul. Demi Allah saya tak mampu lagi. Tapi orang macam Tuan Guru, wah kita kata senang, gaji dia dah besar, sebab kita tak duduk. Ada orang kira-kira jumlah dia dalam akaunnya hanya ada lebih kurang puluhan ribu saja. Ada orang WhatsApp kata puluhan ribu itu pun sudah banyak. Nak disamakan dengan Nabi langsung tak ada tinggal apa. Tengok orang fikir tak kurang cerdik. Memang takkan sama kita dengan Rasulullah. Tengok rumah Nabi pun dah tak sama. Rumah Nabi pasir. Lantai rumah Nabi pasir, tidur Nabi atas pelepah tamar. Memang takkan sama. Cuma bayangkan kita duduk di tempatnya pejawatan menteri besar. Allowance-nya begitu punya banyak. Peluang untuk dapat itu begitu punya banyak. Tapi dia boleh tak ambil, dia boleh berpakaiannya begitu, kasutnya begitu, kehidupannya begitu. Tuan-tuan ingat senang nak buat? Allahu Akbar. Tapi inilah tuan-tuan orang yang begitu mulia. Tapi orang hanya ramai muliakannya selepas dia mati. Selepas dia meninggal, siaran TV beri siaran langsung tuan-tuan. Siaran langsung TV 1, TV 9. Alangkah baiknya kalau waktu dia berkuliah pagi Jumaat diberi siaran langsung. Kitab tafsir, kitab hadis. Masya Allah, tabarakallah.
Semua orang puji, Metro, muka depan, edisi Kelantan. Inilah menteri besar paling bersih. Dulu Metro yang sama juga yang hina kutuk dia. Utusan Malaysia, inilah orang kita kehilangan ni orang besar. Tokoh ini disegani lawan dan kawan. Wah, waktu hidup dia, the father of kafir. Hati ni Aziz terlalu hitam. Oh, berat. Tuduhan yang demi Allah kita tak boleh terima, tuan-tuan. Demi Allah kita tak boleh terima. Orang yang depan mata kita, kita boleh tengok. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita buta hati. Buta mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak ada cahaya. Tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hulu atau ke hilir. Selamatlah di dunia fana ini bila hati kita tidak buta. Kalau hati tak buta, selamat. Orang buta hati, tuan-tuan, depan mata kebenaran dia tak nampak. Duduk satu negeri, duduk satu daerah, kawan tu tiap-tiap pagi subuh jadi imam, kawan tu tiap-tiap pagi bagi tazkirah, kawan tu berpakaian sunnah, kawan tu menolak segala kemewahan, kawan tak nampak dan tak nampak. Buta. Tapi bila dia dah mati, masuk dalam kubur, barulah orang perasan, Masya Allah. Orang mula cari balik kata-kata dia. Orang mula bincangkan balik. Allah, rugi tuan-tuan. Inilah perangai manusia, tuan-tuan. Perangai ni akan dibawa-bawa sampai hari akhirat. Itu yang pagi tadi kita baca. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Orang mujrim esok hari akhirat angkat leher. Rabbana, hai Tuhan, kami dah nampak, wasami'na, kami dah dengar, farji'na na'mal salihan, bagi kami balik, kami nak beramal saleh. Inna muqinun, hari ini kami dah yakin. Perangai menyesal kemudian hari. Tuan-tuan, saya bila dapat berita, saya pergi naik kapal terbang malam sampai pagi tu, sampai pagi, saya sempat berlari sampai ke Pulau Melaka lebih kurang 9.50 pagi. Pendengaran pengumuman sebentar lagi kita akan solat jenazah. Saya tengok di kiri kanan jalan masih ramai orang yang berdedai-dedai, orang kampung. Yang tuan-tuan tengok dalam gambar itu ramai orang semayang jenazah. Buat pengetahuan tuan-tuan, ramai lagi di luar yang tak semayang. Kita dapat semayang jenazah, kata guru saya, kita semayangkan jenazah orang saleh, bukan sekadar Allah ampunkan dia. Kita yang semayang ni Allah ampunkan. Kalau tuan-tuan semayang jenazah gaib, bahagialah tuan-tuan, Allah ampun dosa kita. Itu belum lagi siapa yang dapat ziarah hantar ke perkuburan, Masya Allah dapat 2 qiraat. Tuan-tuan, kita boleh tengok awan mendung. Kawan saya tanya, enta tengok, anda tengok sendiri, demi Allah. Kita tengok sendiri awan mendung, selesai majlis pengkebumian cerah. Tuan-tuan, kemuliaan yang Allah beri kepada orang saleh. Orang tak tinggal tahajud, tuan-tuan. Dia mengaku di hotel di Palma Ampang, dia kata apa? Dalam dia sedar tak sedar di tengah ceramah tu, dia kata apa? Dia kata, ambo saya ingat ambo tinggal tahajud 3 kali. Allah, 3 kali. Kita setahun 3 kali. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu kita boleh tengok Tok Guru, satu kelebihan dia, la ta'mirud dunya. Dia tak perhebatkan dunia ni. Anaknya begitu, anak-anak tidak dapat satu pun keistimewaan.
Tapi orang kata dia jahat, pelik kan? Orang lain segala anak beranak, anak perinak, segala adik beradik, kawan kerabat kaya belaka. Hak tu jadi tu, hak ni jadi ni, hak tu jadi pengurusi syarikat, hak tu gitu. Orang kata baik itu negarawan. Itu negarawan tu jangan main-main. Tapi hamba Allah begitu, orang tuduh jahat. Tapi tak apa tuan-tuan. Biarlah. Allah Maha mengetahui. Di dunia orang tuduh dia macam-macam, orang fitnah macam-macam. Hari ini dia sedang berehat. Hari ini dia sedang berehat dalam kubur dengan kesenangan, dengan kenikmatan. Allahumma abdil hudaran khairan min darihi, kan kita doakan. Wa ahlan khairan min ahlihi, wa zawjan khairan min zawjihi, wa baitan khairan min baitihi. Tuhan, tukarlah, berilah pada dia keluarga ahlan khairan min ahlihi, lebih baik daripada keluarganya. Wa zawjan khairan min zawjihi, pasangan lebih baik daripada pasangannya. Wa baitan khairan min baitihi, rumahnya lebih baik daripada rumahnya. Tuan-tuan, kita hebatkan dunia, akhirnya kita akan tinggalkan dunia. Sikit abuk pun kita tak akan bawa melainkan kain kafan. Kan? Begitu. Orang yang ada pemikiran akhirat, dia akan ta'mir akhirah. Dia akan hebatkan akhiratnya. Dan dia tidak akan hebatkan dunianya. Wasadihna, yang terakhir, antakuna nasihan lil muslimin daimah. Hendaklah kamu jadi penasihat kepada orang muslimin daiman, sentiasa nasihat menasihati. Wal asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, melainkan orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan sentiasa memberi nasihat dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kan? Tuan-tuan, nasihat, kita nak nasihat orang, kita perlu bersiap, tuan-tuan. Baru ni ada seorang pakcik datang jumpa. Lepas subuh 2-3 hari lepas. Ustaz, macam mana saya nak nasihatkan menantu? Dia tanya macam mana nasihat menantu. Saya kata ginilah pakcik. Pertama sekali, dia bila tanya tu, dia nak tanya macam mana cara tau. Saya kata begini, nombor satu, pakcik carilah waktu yang sesuai. Boleh jadi lepas subuh, lepas kuliah subuh, bawa dia berjalan, bawa dia minum, kita bagi pandangan. Malamnya tu pakcik bangun tahajud, pakcik sembahyang hajat, minta dengan Allah. Pakcik amalkan, baca Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ni siapa bagi? Allah. Allah bagi pada siapa? Nabi Musa. Untuk apa? Untuk jumpa dengan Fir'aun. Laknatullah. Fir'aun ni tuan-tuan, ya Allah, jahat sampai mengaku Tuhan. Iblis terkejut. Bila Fir'aun mengaku Tuhan, Iblis terkejut. Kau biar benar on. On lah dia panggil. Tuan-tuan, Iblis lari. Sebab apa? Sebab takut kena panah. Laknat Allah. Tapi Fir'aun berjaya dengan beramal dengan doa. Jadi pakcik bersiap sedia, baca doa, cakap elok-elok, ikut. Cakap gini, Abah sayang kamu sebagaimana Abah sayang anak. Kamu menikah dengan anak. Dia menantu. Ni cara siapa? Nabi. Nabi Muhammad ni bila nak bagi nasihat pada Sayyidina Mu'az bin Jabal, dia kata apa? Wallahi inni la uhibbuka ya Mu'az. Demi Allah ya Mu'az, aku cinta benar kepada engkau hai Mu'az.
Tuan-tuan, kita nak nasihat orang ni biar kita bagi dia bersedia nak dengar. Saya ni bukan paling bagus nak bercakap, tapi saya kena bercakap. Allah, biar orang tu bersedia. Tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi last kali Abdullah bin Abbas kata, antakuna nasihan lil muslimin daiman. Biar kita jadi sama-sama Islam ini orang yang sering nasihat menasihati, ingat mengingati, cakap dengan kasih sayang. Mudah-mudahan nasihat kita itu akan memberi manfaat kepada orang yang mendapat nasihat itu dan kita yang memberi nasihat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ingat cukup sekadar tu, kita berhenti dahulu di sini. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, kita akan mendapat peluang untuk bertemu lagi. Ini berapa bulan? 20 bulan 2 Mana ni? Taman Daya. Okey. Wallahu ta'ala alam. Saya minta ampun, minta maaf tuan-tuan. Dekat kereta saya tu ada barang banyak dah habis lah. Saya 2-3 hari ni pergi round, orang nak sapu. Yang ada tu madu minda saja. Saya ingat tuan-tuan pun pernah beli dulu madu Akla Genius. Madu untuk anak-anak belajar. Dan madu yang dicampur dengan kismis, za'faran, dan dia ada beberapa lagi herba-herba yang memberi rangsangan pada akal. Madu asli dicampur pula baik. Anak seorang sahabat tu tuan-tuan, dia periksa dapat markah. Semua jumlah 100%. Masya Allah, jumlah 100%. Dia beramal dengan izin Allah juga. Jadi siapa yang berminat nak dapatkan madu tersebut. Kemudian ada minyak angin lah macam biasa. Satu lagi, ada satu produk terbaru, iaitu sabun. Sabun ni dipanggil nama Sufira Healthy Soap. Ni kawan saya buat, Al-Fadhil Ustaz Ibrahim. Dia juga orang yang buat madu tersebut. Jadi madu ini, sabun ini tuan-tuan, kelebihannya adalah untuk wajah lah. Dia ada cara penggunaannya. Dan bukan saja wajah, bahkan rambut yang gugur, rambut yang rosak, kelimumu, kulit kering, wajah bintik-bintik hitam, resdung, masalah-masalah kegatalan, jeragat. Ini semua di antara dia punya dia punya kelebihannya lah. Jadi cara penggunaannya semua ada di belakang. Sabun ini dirumus khas untuk segala apa yang tercatat di belakang itu. Tuan-tuan boleh tengok. Saya minta je sebaik isteri saya untuk keluarkan biar tuan-tuan boleh baca. Boleh tengok. Harganya RM20. Harganya RM20. Ni Fadhil Ustaz Ibrahim yang buat madu ni minta saya tolong promotkan lah. Kemudian ada Habbatus Sauda Pil Barakah daripada Mesir. Habbatus Sauda Pil daripada Mesir, Barakah tu. Sekotak RM13. 2.25. Kalau di farmasi RM14.90. Itu daripada Mesir. Kemudian macam biasa minyak angin, lotion lada hitam dan balm serai wangi. 3 tu. Lotion lada hitam mungkin habis. Minyak angin dan juga Allahumma salli ala Muhammad, dan juga balm. Tinggal minyak angin dan juga balm. Minyak angin tu cukup baik. Dia ada roll, tuan-tuan sapu untuk gangguan, untuk pening-pening kepala dan lelah. Saya cakap, saya bila ada lelah sapu, insya-Allah. Tuan-tuan sapu daripada leher sampai ke dada tu. InsyaAllah ada masalah lelah, masalah lenguh-lenguh dan sebagainya. Sakit-sakit sendi ni, antara tulang-tulang kita ni yang sakit, angkat berat ke apa ke, sapu ni. Kat sini selalu sakit kan. Sapu insyaAllah, mudah-mudahan. Itu minyak angin penawar seberguna dan juga balm serai wangi. Dan juga madu, dan juga ada zam-zam, tinggal 1 tong. Siapa yang berminat zam-zam, tinggal 1 tong sahaja. Daripada banyaklah kita bawa, tapi dah tinggal 1 tong dan harganya cuma RM150. Siapa yang nak boleh dapatkan di kereta. Di Lakin saya tak silap 160. Di Putrajaya ada yang jual 170. Zam-zam ni susah dapat sekarang. Payah.
Kerajaan Saudi dah mula rumitkan. Okey. Kos kontainer dah meningkat. Jadi siapa yang berminat boleh dapatkan setong itulah. Cash and carry. Wallahu ta'ala alam. Siapa nak sabun RM20, minyak macam biasa sebotol 8 2.15, bam sebotol 6 2.10. Bam serai wangi itu, dan juga madu akla itu RM60, 65 bagi 60. Wallahu ta'ala alam. Saya minta ampun, minta maaf jika terkasar bahasa yang baik dari Allah, tak baik silap dan salah saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Tuhan, nampakkanlah kami benda yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Tuhan, nampakkanlah kami benda yang salah itu salah dan bantu kami untuk menjauhinya. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wal hamil malaikatil muqarrabin wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak dan ayah kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mak dan ayah kami. Kasih mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka kasih dan sayang kami waktu kami kecil. Ya Allah, jadikan isteri kami isteri yang salihah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh-saleh, salihah-salihah. Taat perintahmu, jauhi laranganmu. Ya Allah, sembuhkan segala jenis penyakit yang kau uji pada kami. Penyakit zahir, penyakit batin, penyakit hati, penyakit mazmumah, penyakit-penyakit gangguan. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Sembuhkan segala jenis penyakit kami. Selesaikan segala masalah-masalah kami. Kabulkan segala doa dan hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Murahkan rezeki kami dengan rezeki yang halal, yang melimpah-limpah. Rahmat dan nikmat-Mu yang tidak putus-putus. Jauhkan kami daripada rezeki yang haram lagi syubhah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, pelihara diri kami, keluarga kami, sahabat andai kami, jiran-jiran kami, ahli qaryah kami dari segala musibah, bala bencana, malapetaka, fitnah, hasad, dengki, iri hati, kejahatan manusia, jin, iblis dan juga syaitan. Ya Allah, bantu kami untuk beramal saleh. Bantu kami untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Bantu kami, ya Allah, untuk menjadi hamba-Mu, ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma allimni ma jahiltu wa zakkir ma nasit. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana وأعمالنا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.